Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid muallimah yang muallimah kasihi sekalian? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar satu tajuk, iaitu tajuk Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Baiklah. Siapakah Rasul Ulul Azmi ini? Rasul Ulul Azmi ialah rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ialah rasul-rasul yang telah menghadapi cabaran yang sangat besar sepanjang perjalanan dakwah mereka. Terdapat 5 orang rasul Ulul Azmi, iaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baiklah, untuk hari ini kita akan belajar Rasul Ulul Azmi yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Okay, baiklah. Nabi Nuh alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam membina patung orang-orang soleh pada zaman nenek moyang mereka. Pada asalnya mereka membina patung-patung orang soleh ini untuk mengenang jasa mereka. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka mula menyembah patung-patung tersebut. 5 patung tersebut ialah Wada, Suwa'a, Yawuz, Ya'uq dan Nasra. Mereka menganggap patung-patung ini boleh memberi kebaikan kepada mereka. Oleh yang demikian, kaum Nabi Nuh alaihissalam telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah, iaitu telah menyekutukan Allah, telah menyembah benda selain daripada Allah. Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya, 950 tahun. Lama, bukan sekejap. Akan tetapi, hanya sedikit sahaja yang beriman, iaitu seramai 80 orang sahaja. Selama 950 tahun, hanya 80 orang sahaja. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membina bahtera. Nabi Nuh alaihissalam bersama-sama pengikutnya membina bahtera. Apa bahtera-bahtera ni muallimah? Bahtera ni ialah sebuah kapal ataupun perahu yang sangat besar. Namun begitu, orang kafir yang melihat perbuatan Nabi Nuh bersama pengikutnya membina kapal ataupun bahtera menganggap mereka gila kerana tempat yang mereka bina kapal tersebut ialah jauh daripada laut. Seterusnya, selepas selesai pembinaan bahtera tersebut, telah berlaku banjir besar. Allah telah menurunkan bala banjir besar kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam akibat daripada kedegilan mereka. Akibat daripada mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hanya orang yang beriman dan haiwan sahaja yang dapat menaiki bahtera dan terselamat daripada banjir tersebut. Manakala orang-orang yang ingkar dan kafir semuanya mati ditenggelami banjir. Pada gambar ini antum boleh lihat haiwan-haiwan menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Haiwan-haiwan ni secara berpasang-pasangan. Tengok, gajah ada 2, zirafah ada 2, kancil ada 2, rusa ada 2. Semuanya secara berpasang-pasangan. Gambaran bahtera Nabi Nuh alaihissalam besar.
seterusnya, selepas berlakunya banjir. Apa yang berlaku selepas banjir besar tersebut? Allah memerintahkan langit menghentikan hujan dan bumi mula menelan air. Akhirnya bahtera Nabi Nuh selamat berlabuh di tempat bernama Judi. Di situlah Nabi Nuh dan pengikutnya memulakan kehidupan baru. Okey murid-murid, faham tak apa yang Muallimah terangkan tadi? Alhamdulillah, kalau sudah faham, mari kita sama-sama jawab soalan, jawab kuis yang Muallimah berikan ini. Okey, untuk kuis ini antum perlu salin dalam buku tulis sirah. Kalau tak ada buku tulis, boleh salin atas kertas dulu. Okey, baiklah. Soalan pertama, senaraikan 3 Rasul Ulul Azmi. Soalan kedua, apakah yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam? Soalan ketiga, Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun? Soalan keempat, Allah mengarahkan Nabi Nuh untuk membina apa? Okay, soalan kelima, apakah yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar? Soalan keenam, siapakah yang menaiki bahtera bersama Nabi Nuh ketika banjir besar? Soalan ketujuh, di manakah bahtera Nabi Nuh berlabuh? Soalan ke-8, bagaimanakah kehidupan Nabi Nuh selepas banjir berlaku? Itu saja untuk hari ini. Muallimah harap antum semua dapat faham tajuk yang kita belajar hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.